عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ni kita nak masuk tajuk baru, Islam Hamzah. Maka kita baca dah. Ya? Tak habis lagi? Tak habis lagi. Setakat mana ni? Mana ingat kau situ? Tak masuk Islam Hamzah lagi, tak lagi? Tapi rasanya habis dah ke? Tak. Masuk Islamnya Hamzah. Malam ni kita habis dah tu tak? Sorry. Habis setakat Bilal lah. Sebab dia hari ni panjang juga ni. Jadi kita nak sebab hari ni kita tidak sentuh banyak sebenarnya. Cuma berkait dengan Hamzah ni lah. Kalau dalam kes ini, dalam tajuk ini, Islam Hamzah ini, cerita sahabat-sahabat yang lain itu nampaknya tidak ada pertikaian lah. Cuma dalam kitab ada disebut berkenaan dengan Islamnya Hamzah ini. Jadi berkait dengan Hamzah, pak saudara Nabi ni, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk Islam dia itu. Sebab dia ada riwayat yang menyebutkan tentang Islamnya Hamzah ini. Cuma ulama pastikan bahawa betul lah mana suasana ataupun saat ketika Hamzah ini masuk Islam, memeluk Islam, memang pada waktu itu saat yang sangat getir lah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kes ini berlaku selepas Izak, tajuk Izak ya, muka surat tu Izak tu, selepas Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum menghadapi penganiayaan, penindasan, kezaliman yang begitu teruk yang dikenakan kepada Nabi dan para sahabat. Dan rentetan daripada itulah sebenarnya mana Hamzah masuk Islam. Jadi ulama menerimalah, ulama yang mengkritik fakta ini menerima bahawa Islamnya Hamzah ini di ketika suasana tekanan yang dikenakan kepada Nabi dan para sahabat itu berada di kemuncak. Itu memang ulama terima. Cuma persoalannya dari segi riwayat, ia sebut secara detail, secara tafsir, secara detail yang menyebutkan kisah seperti yang disebutkan di awal tajuk Islam Hamzah itu. Jadi cerita itu ada pertikaian. Jadi pertikaian ini berlaku atau kritikan terhadap kesahihan cerita Islamnya Hamzah ni secara detail itu, secara panjang lebar tu lah. Itu ada yang dipertikaikan. Kerana orang yang meriwayat ke cerita Islamnya Hamzah secara detail itu adalah Ibnu Ishaq. Bila dicek, dilihat dia punya perawi-perawi dia tu, mana dilihat ada beberapa ilat lah, ada beberapa perkara. Misalnya ada sahabat ulama sebut berlaku hadis itu hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal ni maknanya hadis riwayat Ibnu Ishaq yang menyebutkan tentang Islamnya Hamzah itu, hadis tu mana gugur dua orang perawi paling kurang berturut-turut. Bila gugur perawi berturut-turut dua orang, maka hadis tu dia mu'dhal dia panggil. Mu'dhal ni hadis tu lemah.
lebih lemah lagi daripada hadis mursal ini. Kerana hadis mursal ni seorang gugur perawi di ujung sanad itu, gugur sahabat itu sudah dikira mursal, sudah dhaif dah. Sudah dhaif. Jadi muqta ni dia lebih dhaif lagi daripada mursal itu. Ada juga riwayat-riwayat lain dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, ada juga disebut beberapa riwayat lain, tapi semua riwayat itu ada masalah. Ada masalah. Setengah-setengah perawi itu majhulul hal. Misalnya kalau dalam kitab ni dia agak sebut dengan terai juga. Kita nak tengok sekarang. Misalnya dalam kitab ni ada disebut, dia buat mari hadis-hadis yang menyebutkan tentang Islamnya Hamzah itu. Kalau melalui Tariq Ibnu Ishaq, yang mana diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak dia, yang mana Imam Zahabi telah wa'allahu Zahabi, Imam Zahabi mengatakan riwayat ini melalui Tariq Ibnu Ishaq yang diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak itu ada illah. Illah dia tu kerana gugur dua orang perawi, dan hadis ini disebut sebagai hadis mu'dhal, dhaif lah. Dhaif. Bahkan misalnya contoh, dia gini bunyi riwayat Ibnu Ishaq, haddatsani rajulun min Aslam kana wa'iyah. Dia pun ceritalah tentang Abu Jahal pernah lalu dekat Rasulullah ketika Rasulullah berada di Safa. Lalu Abu Jahal telah menyakiti hati Rasulullah, sumpah seranah Rasulullah, kutuk keji Rasulullah. Rasulullah tak kata gapo, Rasulullah senyaplah, dengar gitu. Ketika Abu Jahal, ini dalam riwayat Ibnu Ishaq. Jadi ketika Abu Jahal memaki hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu hamba perempuan Abdullah bin Jada'an, dia duduk di rumah dia dengar. Dia dengar terang caci maki hamun Abu Jahal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba perempuan Abdullah bin Jada'an tu, lepas tu dia cerita kepada Hamzah. Kebetulan dia jumpa dengan Hamzah balik daripada perburuan lah, balik buru binatang. Dia jumpa dengan Hamzah, dia cerita lah bagaimana Abu Jahal telah memaki hamun anak saudara engkau wahai Hamzah. Jadi disebut dalam kisah ini, maka timbullah perasaan marah Hamzah itu terhadap Abu Jahal itu di atas tindakan dia memaki hamun anak saudara dia tu. Itu cerita dia. Lalu dia pun pergi cari Abu Jahal. Bila jumpa Abu Jahal tu, dalam riwayat ni dia pukul Abu Jahal kena di kawasan muka tu, di dahi disebut, mengalir darah. Selepas tu baru Hamzah tu kata kepada Abu Jahal, apakah engkau telah mencaci Muhammad itu? Aku ni sudah ikut agama dia. Gitu. Dan begitulah seterusnya. Ini Tariq Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq meriwayatkan. Ibnu Ishaq tu ambil dengan siapa? Ambil daripada siapa? Cerita tu Ibnu Ishaq ni ambil daripada siapa? Dia kata telah menceritakan kepada aku seorang laki-laki dari kalangan Bani Aslam. Siapa dia Bani Aslam? Seseorang dari kalangan Bani Aslam itu. Ada disebut nama dia Wa'iyah. Tetapi mengikut ulamanya, bila dikaji siapa dia Wa'iyah itu, tidak boleh disebut biodata dia. Perihal dia tu tidak boleh disebut, sehingga ulama menyenaraikan dia tu sebagai perawi majhul. Bila riwayat itu ada perawi dia majhul, maka dia jadi dhaif lah, jatuhlah kategori hadis itu. Itu kisah ini juga dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad ada disebutkan. Oleh Ibnu Sa'ad dia mari dalam kitab dia At-Tabaqat itu. Ibnu Sa'ad mari ni dalam kitab Tabaqat tu lagi teruk. Sebab apa? Melalui jalan Waqidi. Waqidi ni kan kita telah sebut dah sebelum ni. Waqidi ni perawi matruk, perawi yang teruk ni. Syiah dia ni, kadzab, pendusta besar. Al-Haythami juga sebut dalam kitab dia Majma' Az-Zawaid, sebut juga ni riwayat ni Ibnu Sa'ad ni, ada perawi melalui Tariq Waqidi ni. Begitulah juga ada riwayat lain sebut, tapi secara mursal. Mursal ni gugur salah seorang perawi di peringkat atas itu.
Umumnya asal dia tabi'i itu sebut Nabi, dia tinggal sahabat. Sahabat mana? Boleh jadi seorang. Sahabat yang tertinggal boleh jadi 2 orang. Sahabat mana? Itu berlaku mursal. Itu pun kira dhaif dia. Walaupun ada juga setengah tabi'i itu hak mursal dia tu diterima. Ada juga. Itu dalam pengajian usul hadis ada disebutlah. Kita apalah. Imam Tabarani riwayat juga hadis tapi secara mursal lah. Imam Tabarani ambil daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Perawi-perawi dia merupakan perawi-perawi yang sahih. Tapi Syekh Tabarani, guru kepada At-Tabarani, nama Ismail bin Hasan Al-Khaffaf ini, mengikut kajian ulama lah. Misalnya Dr. Umari, Akram Dia Umari dan Tarhuni kata lam ajid lahu tarjamah. Kita nak cek biodata dia tak ada, tak cuba cari. Siapa dia ni? Siapa dia guru dia? Dia belajar dengan siapa? Duduk di mana dia ni? Tempat tinggal dia. Ni dikira sebagai majhulul hal juga. Kemudian Al-Haythami wa mari riwayat lain juga yang menceritakan tentang cerita Islamnya Hamzah secara detail ini. Tu misalnya dia ambil satu riwayat daripada Ya'qub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Akhnas bin Syariq, yang mana perawi-perawi itu siqah lah tu, tetapi berlaku mursal. Berlaku mursal. Disebut gitu. Disebut oleh ulama gitu. Memang kira-kiranya siqah perawi dia, tetapi salah seorang perawi dia kata Ya'qub bin Utbah ni, walaupun dia siqah tapi dia ni orang panggil perawi peringkat kena. Perawi peringkat kena ni adalah perawi yang tidak sempat bertemu dengan sahabat. Dia ada kategori dia. Dia ni ada pengajian khusus tentang tabaqat perawi ni. Mana ulama telah senarai dah perawi ni duduk dalam peringkat ni, dalam peringkat ni. Kalau perawi di peringkat yang ke-6 ni memang disahkan bahawa mereka tidak sempat bertemu dengan sahabat. Lepas tu macam mana dia meriwayatkan daripada sahabat ni? Sudah tentu dah dia ni tersenarai sebagai perawi tabaqah ke-6. Jadi hak ni jadi masalah. Maka jadi mursal. Jadi mursal hadis. Maka jadi dhaif lah. Bila kata mursal jadi dhaif. Kok mana pun kalau kita ambil hak Ibn Ishaq tu, dia hadis dia mudallis dan dia meriwayatkan hadis ini secara an-anah. Secara an-anah. An digunakan kalimah an daripada orang dia guna an. Bukan kata haddatsana tu tidak. Jadi hak tu dia juga kira dhaif juga. Disebut sini dia kata Syekh Albani tak kata apa dalam fiqh sirah dia. Tak buat komentar terhadap ni kes Hamzah ini. Aku ke mana pun Dr. Akram Dia Umari kata hasil daripada kajian dia kata Islamnya Hamzah ini berlaku ketika Nabi berada di saat kemuncak lah. Nabi dan para sahabat dikenakan tekanan atau sabit. Cuma cerita seperti dalam riwayat, beberapa riwayat yang ada ni, kalau kita payah nak terima lah, sebab dia tidak sabit berdasarkan hadis yang sahih. Kalau ada pun dhaif. Jadi kalau kita nak terima juga cerita Hamzah ni, mana kita terima cerita yang dhaif. Begitulah. Itu berkenaan dengan Islamnya Hamzah itu. Okay, baik, sekarang ni kita nak sambung perbincangan ni oleh kerana tak habis lagi. Jadi bawah ni kita habis setakat hak yang pertama, iaitu Bilal Ibn Rabah. Kita akan sambung seterusnya lah. Wa minhum Hammamah Ummu Bilal situ antara mereka lagi, iaitu antara orang yang dianiaya kerana Allah, kerana mereka mengikut agama Allah, iaitu Hammamah, iaitu ibu pada Bilal, dan Amir bin Fuhairah ataupun Fahirah, yang mana Amir bin Fahirah ini diseksa sehingga tekanan yang dikenakan hasil daripada seksaan yang dahsyat itu, sehingga dia tidak sedar apa yang dia ucapkan. Jadi bercakap tu dalam keadaan mana kita mengeluarkan kata-kata yang dia tak sedar apa yang dia sebut. Mana berlaku gangguan emosi secara dahsyat lah kepada Amir bin Fahirah. Dan juga Abu Fakihah. Abu Fakihah juga antara yang dianiaya, dizalimi. Yang mana dia ni, Abu Fakihah ni adalah seorang hamba milik Safwan bin Umayyah bin Khalaf.
Antara mereka yang dizalimi lagi, yang dianiaya adalah seorang perempuan yang disebut Zinnirah. Nama dia tu Zinnirah, seorang perempuan yang bernama Zinnirah. Dia telah diseksa kerana menganut agama Allah ini sehingga buta kedua belah mata dia. Mana diseksa tu sehingga buta kedua belah mata dia, diseksa Zinnirah ini. Jadi siksaan yang dihadapi oleh Zinnirah ini, oleh perempuan ini yang bernama Zinnirah ini, tidak sedikit pun menggugat imannya, bahkan bertambah keimanannya. Semakin bertambah keimanan, semakin diseksa semakin bertambah keimanan. Dan Abu Jahal berkata, setelah Zinnirah ini diseksa, Abu Jahal berkata, Abu Jahal sebut, kamu tak puasa pelik ke? Kamu tidak puasa ganjil ke? Ni golongan-golongan ini, terhadap golongan ini dan pengikut-pengikut mereka ini, pengikut Muhammad ni maksudnya. Kalaulah apa yang dibawa oleh Muhammad, tak puasa pelik ke? Tak puasa ganjil, tak boleh nak fikir ke? Ni puak-puak kamu ni lah, kamu tak boleh nak fikir ke? Kalaulah apa ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini betul-betul baik, betul-betul berkualiti, benar, pasti yang menyambutnya adalah kami terlebih dahulu. Kalau benda tu benar daripada Allah, sesuatu ajaran yang baik, pasti kami dulu yang mengambilnya, pasti akan disambut oleh kami dulu. Apakah munasabah Zinnirah yang mendahului kami dalam kebaikan? Tidak munasabah, tidak munasabah. Boleh pada Zinnirah jadi pokok kami, pokok elit ni, tokoh-tokoh Quraisy ni ketinggalan dalam menyahut ajaran yang baik. Kalau benar ajaran Muhammad itu baik, betul, benar daripada Allah, cuba fikir, munasabah ke dia kepada pokok hamba, pokok yang lemah-lemah ni, sehingga kami ni jadi terlewat, bahkan tak terima. Cuba fikir, logik ke tidak? Jadi dia sebut sini, mana apakah munasabah ke tidak? Mata ke tidak tu? Rasional ke tidak? Tak rasional tu dia. Dia kira gitu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dalam suratul Ahqaf ini berkait dengan jadi sebab itulah salah satu kebaikan kita belajar sirah ni, kita nampak asbab nuzul ayat ni, kita boleh tahulah. Misalnya ayat ni turun berkait dengan kenyataan Abu Jahal yang menganggap golongan dia ni, pemuka-pemuka Quraisy ini menjadi dalil bagi mereka. Kononnya kalau ajaran Muhammad itu benar daripada Allah, pasti kami dulu yang akan terima. Tidak munasabah mana diambil oleh Zinnirah sedangkan kami tidak ambilnya. Cuba fikir, munasabah ke tidak? Itu logik Abu Jahal. Itu cara mantik Abu Jahal, begitulah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dalam suratul Ahqaf, yang mana ayat ini berkait secara langsung dengan dia kenyataan daripada Abu Jahal itu. Dalam suratul Ahqaf ni ayat 11 ini disebutkan, wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi wa idh lam yahtadu bihi wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkum mubin, ifkum qadim. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalaulah ajaran Muhammad itu benar, pasti kami yang terlebih dahulu menyambutnya. Ingatlah wa idh lam yahtadu bihi, ingatlah bila mana mereka gagal mendapat hidayah, mereka tidak boleh terima petunjuk, maka mereka berkata, yakni pokok kafir Quraisy ini berkata, hadza ifkun qadim, ini adalah merupakan pendustaan yang lama dah, bukan baru ni pendustaan seperti ini. Ifkun qadim, mana ini dusta yang lama dah. Ini pembohongan hak purba ni, dia kata. Aku no ni pendustaan ini. Dia kata begitu.
Jadi timbul perasaan Abu Jahal ni, kalau kita tengok dalam tafsir lah, timbul perasaan Abu Jahal ni kenapa? Kan dia menganggap dia itu benar. Dia menganggap orang lain itu salah. Dia menganggap orang lain itu lemah. Dia menganggap dia ni lah orang yang lebih mengatasi orang lain. Jadi dia ukur kebenaran itu atas dia terima ataupun tidak. Ini satu kesilapan yang berlaku pada Abu Jahal dan masyarakat elit Quraisy pada waktu itu. Sebab kami ni golongan terpelajar. Kalau ajaran Muhammad itu benar, kami terlebih dahulu yang akan terima. Jadi itu satu kesilapan lah, satu kesilapan. Mana dia bukan melihat kebenaran itu dari sudut zat kebenaran itu, tapi dia melihat dari sudut diri dia. Ini ego pemimpin ini begitulah. Antara sahabat, sini sahabiah lah, antara sahabiah yang pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar, mana selepas Abu Bakar beli dia, dia ni hamba lah. Abu Bakar beli dia, kemudian Abu Bakar bebaskan dia, adalah Ummu Unais. Ini dia ni hamba, Abu Bakar beli, kemudian Abu Bakar merdekakan dia. Yang mana Ummu Unais ni merupakan hamba perempuan milik Bani Zuhrah. Dia ni telah diseksa oleh Al-Aswad bin Abdi Yaghuz. Dia nanti telah diseksa oleh Al-Aswad bin Abdi Yaghuz. Ummu Unais. Antara sahabat yang diseksa kerana Allah, kerana memeluk agama Islam ini adalah Ammar bin Yasir. Dan saudara dia, ayah dia dan ibu dia. Dengan kata lain, Ammar ini satu keluarga diseksa. Ammar bin Yasir dan satu keluarga diseksa. Yang mana mereka telah diseksa dengan api, dengan menggunakan api. Pernah Rasulullah SAW lalu berdekatan dengan mereka ketika mereka diseksa. Lalu Rasulullah menyebutkan kepada mereka, sabran ala Yasir, fa maw'idukumul jannah, Allahumma ighfir li ali Yasir wa qad fa'alat. Nabi bersabda, sabarlah wahai keluarga Yasir. Janji untuk kamu adalah syurga. Tempat tinggal kamu yang dijanjikan oleh Allah adalah syurga. Terus Nabi SAW berdoa kepada keluarga Yasir, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah keluarga Yasir. Sesungguhnya dia sedang menghadapi tekanan yang sangat hebat pada hari ini. Jadi Abu Ammar, ayah pada Ammar ini, dan ibu dia, kedua-duanya meninggal, mati kerana seksaan itu. Jadi ayah Ammar ini, iaitu Yasir, dan ibu dia mati kerana seksaan ini. Rahimahumallah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Adapun Yasir itu sendiri, adapun Ammar itu sendiri, maka beratlah bebanan azab yang ditanggung olehnya. Fataqula alaihi al'azab, maka tersangat beratlah seksaan yang ditanggungnya, sehingga ia menyebutkan kerana terlalu berat menghadapi seksaan itu, sehingga terkeluar dari lidahnya kata-kata yang menunjukkan kepada kufur. Dia pun ceritalah faktu untuk taswir masalah. Ceritanya begini, Abu Jahal, dia telah buat mari baju besi lah, buat baju besi, baju daripada besi, untuk dipakaikan kepada Ammar. Jadi dia pakai baju besi itu pada hari yang tersangat panas. Hari panas, dia pakai baju besi dalam keadaan tidak berlapik lah tubuh dia. Jadi ketika itulah tok tengah panas pula. Tak panas pada pasir, dia tidak panas seperti tempat kita ni. Tempat kita ni, bumi kita ni, tanah di tanah Arab ni, bumi dia tu adalah pasir-pasir, hakikatnya batu lah, batu halus, kerikil itu. Cuba kita gambar ke bagaimana. Tidak ada bayar walaupun sehelai daun, tidak membayangi Ammar ini. Dah lah baju tu baju besi, kira lah panas lagu setara mana panas. Jadi dia pakai baju besi itu kepada Ammar.
Ketika itulah terkeluar kata-kata kufur, terlalu menyakitkan. Tak tertanggung Ammar bin Yasir. Lalu bila orang Islam tahu, orang Islam kata kafara Ammar, kufur adalah Ammar. Bila keluar kata-kata begitu, lalu Nabi SAW bersabda, tidak, Nabi kata, Ammar hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah, bermula daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Nabi kata, tidak, walaupun tubik daripada mulut dia pun Nabi tahu berdasar pada wahyu. Sehubungan dengan kis ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud untuk mengecualikan kis terhadap Ammar ini, walaupun nyata secara zahir keluar kata-kata kufur, tetapi Allah kecualikan untuk memberi penjelasan berkenaan dengan hukum tentang murtad ini. Allah waktu ayat, Allah menurunkan ayat dalam surah An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun min Allah walahum 'adzabun 'adzim. Sesiapa yang kufur kepada Allah selepas nyata iman, selepas ia beriman kepada Allah, melainkan orang yang dipaksa untuk kufur sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Tetapi orang yang hatinya lapang, rasa lapang, rasa suka terhadap kufur, maka mereka berhak mendapat kebencian daripada Allah dan mereka berhak mendapat azab yang sangat besar. Jadi ayat ini memperjelaskan bahawa kerana dipaksa dalam khususnya Ammar ini, walaupun nyata keluar daripada lidahnya kata-kata yang boleh menjatuhkan syahadah, tetapi oleh kerana hati dia itu sebenarnya tidak sedikit pun tergugat, maka syahadah dia itu tidak terbatal dengan kata-kata kufur itu. Kerana ulama sebut dalam bab kufur ni, manusia boleh jadi kufur ni beberapa cara. Perbuatan zahir manusia ni memang boleh jadi kufur. Sekiranya keadaan dia tu keadaan biasa, keadaan tidak dipaksa, dia sengaja atau tak sengaja, memang boleh membawa pada kufur. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada kufur, misalnya dia hormat melebihi had misalnya. Setengah ulama kata rokok, siapa perekat rokok, semua kata dak, siapa perekat sujud atau khilaf lah bab rokok tu. Tapi tak boleh. Bila kata khilaf benda dalam bab akidah ni tak boleh. Kalau tunduk sekadar tunduk hormat, tidak sampai had rokok, itu ulama kata tidak menjadi kesalahan. Kita tunduk sekadar itu tak apa. Ini tunduk siapa perekat rokok, walaupun setengah ulama kata dak, kalau sujud tu hak tu jelas lagi. Siapa perekat sujud, bawah lagi pada rokok. Itu antaranya. Ataupun melakukan upacara yang khusus, amalan-amalan khusus keagamaan, itu boleh membawa pada kufur juga. Amalan khusus, kena tahu lah. Sebab tu kita nak bertoleransi dengan masyarakat orang yang tidak Islam ni, kena tahulah upacara dia, upacara keagamaan ke, upacara ke masyarakat bangsa dia, kena tahulah. Kalau khusus pada agama dia, tak boleh. Hatta ulama sebut kalau pakaian khusus agama dia, misalnya pakaian ahli agama dia, yang mana penganut agama dia pun tak pakai, orang biasa. Tak boleh nak buat gua-gua berlakon tak terkalu, tak boleh. Tak boleh. Berlakon jadi tok sami ke misalnya, memang jatuh syahadah tu, tak boleh. Kita kena tahulah dia hak ni sengaja ke tak sengaja, dia boleh jadi rosak akidah, kecuali dalam keadaan tidak sedar diri, itu bab lain lah. Ini perkara yang tidak boleh kita buat gorah, tak boleh. Sebab tolak juga lah, tak boleh. Kena beringat lah. Kerana bab kufur ini, kalau syubhah kau kena beringat. Kalau tidak terang, tak usah. Jangan kita ambil ruang untuk pergi di kita kata di jurang kekufuran itu. Jangan pergi ke tahap itu. Jangan pergi sampai ke tahap itu. Seterusnya, antara sahabat yang ditindas dengan hebat, yang diseksa adalah Khabbab ibn al-Arat. Dia ni menjadi tawanan di zaman jahiliah. Dia ni adalah tawanan. Tawanan perang. Dengan tawanan perang ni maknanya hamba lah maksudnya. Lalu ia dibeli oleh Ummu Anmar. Jadi Ummu Anmar beli dia.
Maka dia jadi hamba milik Ummu Anmar. Dia ni dulunya kerjaan dia adalah seorang tukang besi. Dia je mahir dalam tukang buat barang-barang besi ni lah. Tukang besi lah kita panggil. Jadi sebelum Nabi SAW jadi Nabi, diceritakan bahawa Nabi ni maknanya mesra lah dengan dia duduk pergi jumpa dia. Nabi berkawan dengan dia. Kerap kali juga Nabi mengunjungi beliau sebelum Nabi jadi Nabi, qablan nubuwah, yakni di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah Nabi acap kali lah mengunjungi Khabbab ibn al-Arat ini. Maka apabila Nabi SAW dimuliakan oleh Allah dengan menjawab jawatan Nabi, maka Khabbab ini masuk Islam. Khabbab ini dia masuk Islam. Bila Nabi maknanya secara rasmi menjadi Nabi dan Rasul, maka Khabbab ini masuk Islam. Maka dengan sebab Islam dia tu, tuan mas dia, yakni pemilik dia atau pemajikan dia, seksa dia dengan menggunakan api, dengan cara memanaskan besi. Panah besi sampai merah itu, kemudian diletakkan di belakang dia, Zahar letak di belakang dia. Cuba kita gambarkan lagu mana. Kalau kena sikit saja api, kena kita kata kena kuali yang kita duk masak tu pun tak merah kuali tu panahnya. Nah, ini khusus untuk seksa. Kemudian dicop, diletakkan di belakang dia supaya dia jadi kufur. Perkara itu semua tidak menggugat dia, bahkan lebih bertambah lagi keimanan Khabbab ibn al-Arat ini dengan sebab sesaan yang dikenakan kepada beliau. Langsung tidak menggugat, bahkan menambah keimanan. Satu kali diceritakan bahawa suatu hari disebutkan bahawa Khabbab ini pergi bertemu Rasulullah SAW, yang mana pada ketika itu Nabi sedang kita kata baring. Nabi sedang baring di bawah bayangan Kaabah dengan berbantalkan selimut ataupun jubah dia. Maknanya seolah-olah ambil jubah kan, kita kata lipat buat tebal, buat lapik kepala, ataupun kain selimut sebar atas belakang ni disebut dalam kitab ada disebut gitu. Nabi berbantalkan pakaian dia lah maksudnya, di bawah bayangan Kaabah. Lalu Khabbab berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah tolong kita. Ni saat cuba kita gambarkan. Tak balik ni, tidak jadi kufur, tetapi tekannya terlalu hebat sehingga minta kepada Rasulullah supaya doalah kepada Allah supaya Allah bantu kita. Teruk sangat dah ni. Nak mengadu pada siapa lagi kita ni kalau bukan kepada Allah. Pernah Khabbab ibn al-Arat pergi mengadu pada Nabi SAW. Lalu Nabi bangun daripada baring, Nabi duduk. Nabi pun bingkas daripada tidur dia. Nabi duduk dalam keadaan merah wajah Nabi SAW. Misalnya kita duduk baring gitu, lepas tu bangun tu bukan bangun, berdiri. Nabi pun sebut dalam keadaan merah wajah Nabi. Kita kata merah padamlah muka Nabi SAW. Lantas Nabi bersabda, sesungguhnya umat sebelum kamu telah disikat. Ada di kalangan mereka yang disikat dengan sikat daripada besi. Saya pun nak sebut sikat ni sebenarnya lebih sesuai kalau bahasa kelas kita gerak lah. Sikat sini maksudnya gerak. Kita nak panggil apa dia tu dalam bahasa standard dia. Pencakar lah. Pencakar daripada besi, itu maksud dia. Bukan sikat kita buat sikat rambut ni, tidak ni. Pencakar daripada besi, yang mana bila ditarik pencakar itu di tubuh mereka, gugurlah daging daripada tulang-tulang mereka. Cuba gambar sakit setahu mana. Cuba kita merenung sejenak, kita gambarkan bagaimana deritanya pejuang-pejuang Islam di zaman Nabi lampau, sehingga begitu sekali diregang tangan dan kaki mereka, kemudian diletak pencakar yang begitu tajam yang diperbuat daripada besi, kemudian ditarik dengan kasar lah. Ada kata sini sehingga tercabut, tertanggal daging daripada tulang
dan putus segala urat saraf mereka. Dan ada juga di kalangan umat terdahulu, mereka diseksa dengan diletakkan gergaji ala farqi ra'si ahadihim, di belahan rambut mereka. Ni tepak kita sikat rambut ke, belah rambut tu tak tengah kepala, diletakkan gergaji di tengah kepala mereka, lalu digergaji, terbelah dua. Cuba kita gambar lagu mana sakit, nak boleh kau mati tu, nak siapa tercabut nyawa tu, digergaji lalu dibelah dengan gergaji. Seksaan itu semua tidak memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi individu-individu yang diseksa di zaman Nabi tidak kita kata tidak menyebabkan mereka jadi murtad kerana itu, tidak. Ini luar biasa Dan Nabi menyebutkan lagi, pasti akan datang Allah akan menyerlahkan, menzahirkan, mengangkat agama ini sehingga orang yang berkenderaan boleh berjalan dari Sana'a ke Hadramaut. Dia orang Arab ni bila sebut Sana'a ke Hadramaut ini contoh peribahasa yang menunjukkan jarak jauh. Sana'a, sebab Sana'a dengan Hadramaut ni memang jauh. Sebab kita kat daripada Perlis sampai ke Johor, misalnya ayat ni jarak jauh. Orang Arab dia guna daripada Sana'a ke Hadramaut, mana selamat. Jadi orang yang berkenderaan itu, seorang yang rakit ni sore-sore. Sebab kita bawa kereta daripada Kelantan pergi ke Johor sore-sore, tak ada usin, tak ada bimbang pada penyamun dan sebagainya. Tidak. Jadi orang yang berkenderaan itu, yang bergerak dari Sana'a pergi ke Hadramaut itu, dia tidak bimbang, tidak takut dalam perjalanan, melainkan kepada Allah dan kepada segala yang memakan, yang akan membaham binatang ternak ke dia. Itu yang dia bimbang. Boleh jadi rakib ini maknanya pergi sore-sore, boleh jadi dia pergi dalam bentuk bawa harta perniagaan. Dalam hadis sebut boleh jadi. Sebab kita tengok fenomena bangsa Arab itu, tak ada orang pergi berniaga sore-sore, dia mesti pergi dalam bentuk satu rombongan besar. Sebab apa? Kalau pergi sore memang tak selamat. Kalau pergi sore memang tak selamat. Bawa lari sore-sore trailer misalnya, tak selamat. Dia kena pergi dalam bentuk satu rombongan, dalam bentuk konvoi lah, pergi ramai-ramai baru selamat. Tetapi bila Allah SWT angkat agama ni, semua orang faham agama, manusia jadi baik, sehingga seseorang itu boleh bergerak daripada Sana'a ke Hadramaut sore-sore, boleh jadi bawa binatang ternak ke, boleh jadi bawa harta perdagangan dia, harta perniagaan, tak ada bimbang pada khianat daripada penyamun dan sebagainya. Qati'ut tariq itu tak ada. Ini ayat gambar Islam itu menjamin keselamatan manusia. Kalau diasuh manusia itu betul-betul dengan agama, itulah kesan dia. Jadi kalau kita tengok tempat kita ni tidak berlaku benda tu, tak boleh lepas. Kalau atas rumah tak boleh lepas sahara tanah. Mana kita boleh fikirlah sejauh mana pengamalan agama masyarakat kita. Kita boleh bayar, kita boleh kias sendiri, kita boleh agaklah. Secara majoritinya masyarakat kita di segi pengamalan agamanya tahap mana? Kita boleh hak baik dah, hak jauh dah, setara mana? Setahap mana? Apatah lagi yang langsung jauh daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi. Tak pernah dengar hadis Nabi. Setahun sekali tak pernah dengar hadis Nabi, tak pernah dengar Al-Quran, tak pernah dengar anjuran-anjuran agama ni. Cuba kita gambarkan bagaimana budaya rentak kehidupan mereka itu. Cuba kita gambar. Sebab tu anak-anak ni tak boleh. Kita kena usaha supaya mereka ni rapat dengan Al-Quran, rapat dengan hadis Nabi SAW. Mungkin mari ke masjid itu mungkin tak sesuai dengan peringkat setengah-setengah. Dia ada banyak lagi kaedah-kaedah pendekatan yang kita kata lebih baik. Kena fikir untuk anak-anak ni. Sebab itulah kalau dalam kitab, misalnya saya sebut kitab Dr. Abdullah Nasir Ulwan ni, sebab dia kitab dia khusus tentang benda ni. Dia sebutlah bagaimana ibu bapa ni untuk misalnya kata hanya dikata ni, kadang-kadang kalau kita buat mari ke masjid setengah-setengah tu tak sesuai suka kata untuk dia. Menyerah dia mari tidur teman. Puas habis ni. Terseksa dia, kadang dia terasa. Kena fikir pendekatan lain. Jadi ibu bapa cara yang terbaik yang disarankan oleh ulama, ibu bapa tu kena rapat dengan anak dia. Ketika rapat itulah dia bagi pendidikan secara tidak formal agama tu. Itu sebenarnya. Pak paling besar ni dia semaya tu.
Didik anak tu dengan salat itu. Itu perkara yang nombor satu, perkara yang pertama. InsyaAllah semaya itu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu potensi semaya. Kekuatan semaya ini dia ada kuasa itu. Dia boleh menjadi pagar maya kepada manusia itu untuk menyekat manusia daripada melakukan fahsya' dan munkar itu. Itu semaya yang dihayatilah, semaya yang didirikan, bukan semaya yang dibuat, tetapi semaya yang didirikan dengan penuh kefahaman. Iaitu pendidikan itu berlaku melalui pendidikan, bukan melalui perintah daripada ibu bapa, tapi melalui pendidikan. Sebab pendidikan ni, tarbiyah ni, dia tidak bersifat perintah semata-mata, tapi dia bersifat asuhan, bersifat menampilkan yang baik. Itu pendidikan. Kadang-kadang terkunci mulut pun tak apa pendidikan. Kita kunci mulut pun tak apa pendidikan, tapi kita pamerkan rentak kehidupan ibu bapa tu, cara Nabi SAW. Tak perlu suruh dia semaya kadang-kadang. Kita pamerkan kehidupan Nabi. Jadi maknanya ibu bapa terlebih dahulu dia wajib menghayati. Kenapa hal? Jadi kita boleh gambarlah kalau ibu bapa tu sendiri jauh daripada agama. Ibu bapa pun tak semaya. Ramai mengikut kajian yang kita dapat, hak tak semaya ni terlalu ramai. Di Kelantan, tak saya kira di luar, di Kelantan ni sendiri. Hak tak semaya, hak cilik-cilik, hak tak cukup 5 waktu, ramai. Bagaimana anak tu nak jadi baik? Baik dalam konteks agama. Okey, baik, seterusnya. Jadi Nabi sebut begitu. Apakah Nabi ni tidak tahu derita yang dihadapi oleh pengikut-pengikut dia? Nabi tahu. Nabi tahu. Bahkan dalam riwayat sebut Nabi tak tidur ni. Nabi duduk memikirkan. Nabi tak tidur. Ni dalam kes ni Nabi tak tidur, cuma Nabi duduk mikir di bawah bayangan Kaabah. Sebab Nabi ni acaknya dia hidup kat Kaabah. Tu. Jadi Nabi sebut sedemikian ucapan Nabi kepada Khabbab ibn al-Arat itu dalam situasi yang begitu genting ini, saat yang begitu teruklah, begitu kemuncak menghadapi tekanan, azab, seksaan daripada kafir. Nabi boleh sebut begitu. Jadi tidak boleh digambarkan. Tak boleh orang yang cerdik disebut dalam kitab ni, orang yang cerdik, orang yang mempunyai akal yang waras, orang yang bijaksana tu tak boleh nak bayar, tak boleh nak imagine, tak boleh nak gambar, tak boleh nak khayal, kita kata, tak boleh nak ramal. Bagaimana Nabi tu, keyakinan Nabi. Nabi yakin ada kekuatan di hadapan perjuangan Nabi ni, ada suatu kekuatan yang sedang menanti. Dia sedang menunggu perjuangan kita. Nak sampai satu tahap untuk Allah letak sebagai berjaya, dia mesti sampai ke satu tahap perjuangan. Nabi yakin tu, Nabi nampak. Ataupun untuk mencapai satu kebahagiaan yang sedang menanti kita di hadapan ni, boleh jadi perjuangan kita tak sampai ke tahap tu lagi. Jadi Nabi yakin. Kalau tengok kepada penderitaan yang dihadapi oleh Nabi dan sahabat ni, orang cerdik setara mana pun tak akan terfikir sedemikian sehingga boleh memberi jawapan yang begini confident, begini yakin. Sebab tu dia sebut sini, dia kata perkara itu tidak berlaku melainkan kerana wahyu daripada Allah. Wahyu tu seolah Nabi kata, pelik apa kan? Seorang pemimpin seumur pun dia kena beri semangat pada pengikut dia ni. Nabi dulu teruk lagi, pengikut Nabi dulu teruk lagi. Sebab tu Nabi kata akan datang bila sampai satu peringkat, cuma dah ni tak sampai ke tahap itu lagi. Bila Allah nak angkat agama Allah melalui perjuangan pendukung-pendukung gerakan Nabi ni, dia sampai ke satu tahap Nabi sebut tadi. Orang yang berjalan daripada San'a pergi ke Hadramaut, dia tak bimbang hanya melainkan Allah, dia bimbang pada serigala. Itu fitrah lah. Itu bimbang pada serigala, takut dimakan binatang ternak dia. Tu je dia bimbang. Dia tak takut dah masyarakat ni khianat, rampok harta dia dan sebagainya. Ini keyakinan yang Nabi tanam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu wa taala sebaik sahaja Nabi sebut begitu, dalam fenomena ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam suratul Ankabut, tathbitan lil mu'minin, untuk memperkukuhkan jiwa dan tahap juang orang-orang beriman itu. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Jadi hal ini kita baca gitu yalah. Ayat ni kita tidak baca mengikut tajwid dia lah. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim
fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Alif lam mim. Hanya Allah sajalah yang Maha mengetahui maksudnya. Apakah manusia menyangka bahawanya mereka akan dibiarkan sekadar berkata kami beriman? Apakah orang beriman ini dia kira sudah cukup untuk dia masuk syurga dengan dia kata amanna, kami telah beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum lagi diuji, mereka belum lagi terkena ujian Allah. Demi sesungguhnya kata Allah, orang-orang sebelum mereka telah pun diuji, telah terbukti kekentalan jiwa mereka. Maka Allah akan tahu. Ni nak terjemah ni, kita terjemah gitulah. Fala ya'lamannallah, pasti Allah mengetahui manakah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka dan manakah orang-orang yang dusta, mendustakan ayat-ayat Allah. Ni kena tengok dari tafsir lah. Bukan bermakna Allah bila Allah tidak buat begitu, Allah tidak uji, maka Allah tidak tahu. Tidak. Dalam bab qada dan takdir, semuanya sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dalam hadis disebut, sahabat pernah tanya Nabi, ini bab takdir. Maksud kita faham. Sahabat kata, bagaimana dengan jampi-jampi kita baca ayat Quran untuk menyembuhkan penyakit hak kena buat orang, ataupun ubat-ubat yang kita guna untuk merawat sakit penyakit zahir ini, penyakit fizikal ini, apakah perkara itu boleh menolak takdir Tuhan? Boleh menolak takdir ke? Boleh jadi, kita kata kemungkinan dalam syarah disebut boleh jadi kalau kita tidak usaha, tidak rawat, boleh jadi penyakit itu 2 bulan. Tapi kalau kita usaha boleh jadi seminggu dia sakit tu. Apakah ada kesan begitu dengan rawatan yang kita lakukan, dengan ubat-ubatan yang kita gunakan? Apa Nabi jawab? Nabi kata bahkan usaha merawat itu juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Gerak-geri manusia tu, bila sakit kita merawat. Semua bukan sakit saja takdir Tuhan. Tergerak hati untuk mencari ubat, usaha cari ubat, pergi sampai jauh, melampaui batasan negara dia mencari, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berlaku dalam keadaan Allah tidak tahu perkara itu akan berlaku, akan datang. Cumanya bila berlaku, kadang-kadang takdir Allah ni dalam ilmu Allah ada dah akan berlaku gini pada seorang. Cuma nyata takdir Allah bila berlaku. Nyata tu nyata pada siapa? Nyata pada kita, bukan nyata pada Allah. Bagi Allah tidak ada yang terselindung. Semuanya nyata bagi Allah. Semua ni selepas kita turun daripada apa yang berlaku pada kita, dalam ilmu Allah sudah ada. Tetapi benda tu tidak nyata pada kita sebab tak berlaku lagi. Itu perbincangan tentang takdir. Gitulah. Jadi hak ni pun ayat ni kena faham dalam konteks tu. Kita boleh nampak, oh begitu. Jadi benda ni kalau benda berada dalam takdir Allah dan ilmu Allah tidak nyata pada kita, kita tak boleh dapat ilmu. Kita tidak dapat pengajaran. Untuk kita dapat pengajaran, dia kena ada watak manusia yang hidup, yang segar, yang kita boleh contohi. Itu Allah SWT buat tu. Jadi kalau zaman Nabi gitu, sahabat-sahabat yang menjadi inspirasi mereka, yang menjadi penyumbang semangat mereka adalah pejuang-pejuang di zaman Nabi-Nabi terdahulu. Jadi sahabat tu, kita lah yang akan ambil semangat perjuangan mereka tu. Walaupun Allah SWT tahu siapa yang kufur, siapa yang beriman, tetapi benda tu tidak nyata bagi kita. Itu hikmahnya. Hikmah berlaku qada dan takdir tu, dia mengikut time, dia mengikut tempoh dia. Untuk kita lah. Allah tidak perlu untuk Allah tu, dia perlu untuk kita. Itu secara ringkas saya sebut maksud ayat fala ya'lamannallah. Sebab tu kita teragak-agak nak terjemah supaya Allah akan tahu. Sebab tu ulama kata tak salah terjemah gitu. Pasti Allah tahu. Jelaslah bagi Allah. Gitu. Dan antara orang yang diseksa juga adalah Abu Bakar ini Siddiq itu sendiri. Abu Bakar juga salah seorang yang tersenarai di kalangan sahabat yang diazab, yang diseksa dengan teruk juga. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini sendiri, bila mana penyiksaan itu berada pada kemuncak, Abu Bakar sendiri berasa sempit hidup di bumi Makkah itu. Ajma'a amrah. Lalu Abu Bakar nekat untuk berhijrah dari bumi Mekah pergi ke arah Habasyah itu. Kena ingatlah. Jadi kisah ni bila Abu Bakar nak hijrah ni kan, kalau kita tengok dalam kisah Abu Bakar, ketika ni lah, ketika saat kemuncak itu, ada disebut tahun keempat selepas Nabi jadi Nabi, ada juga disebut ni ketika ni. Masa ni Abu Bakar pergi cari
Kalau kita kecek Kelantan pergi cari tok lelaki untuk Aisyah, pergi cari tok lelaki untuk Aisyah. Ada seorang kata tahu kena, ada seorang kata atas lagi. Ada beberapa riwayat lah, tak apalah tu. Tapi kok mana ketika ni sebelum Abu Bakar ni bergerak, sebab Abu Bakar gidah ni tu cuma tak ada siapa. Kita tengok cerita dia sebalik. Nah, ketika ni sebelum dia buat persiapan lagi ke Habasyah tu, dia nak sesar dulu hal anak dia Aisyah ni. Tu nak sesar dulu. Maknanya dia pergi cari. Dia pergi cari suami lah untuk dikahwinkan dengan siapa dia. Ni Jubair ibn Mut'im tu lah, anak Mut'im ni. Tapi tak jadi ni. Sebab tu setengah ulama yang kata Aisyah ni dia lahir sebelum Nabi jadi Nabi. Bukan lahir tahun ke-6, bukan lahir selepas Nabi jadi Nabi, ataupun tahun ke-4, setengah kata tahun ke-5, setengah kata tahun ke-6. Tak, bukan tu tarikh lahir dia. Kalau kita terima tahun ke-6 hijrah, tahun ke-6 selepas Nabi jadi Nabi, Aisyah ni lahir. Lepas tu tak kira dia umur setahun, tak kira. Ataupun kalau kisah Abu Bakar ni berlaku bawah pada tahun ke-6 selepas Nabi jadi Nabi, maka Aisyah tak lahir lagi. Tiba-tiba Abu Bakar pergi nak kira anak dia nikah dengan anak Mut'im itu, yang ni Jubair itu. Kalau kita terima dia lahir pada tahun ke-6 selepas Nabi jadi Nabi, lepas tu umur berapa Aisyah ketika Abu Bakar pergi nak tunai anak dia dengan Jubair ibn Mut'im itu, Jubair bin Mut'im itu, supaya dia senang hatilah nak pergi hijrah sebab anak dia ada orang jaga. Tapi tak jadi perkahwinan itu. Itu benar tidak menasabah. Sedangkan kita tengok dalam sejarah bahawa urusan Abu Bakar pergi untuk menjodohkan anak dia dengan Jubair bin Mut'im itu, hak tu tak ada dibantah oleh ahli sirah. Macam benar tu ittifaq, ada berlaku kes tu. Ulama terima benda tu. Lepas tu umur berapa? Kalau lahir selepas, kalau lahir tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, lepas tu umur berapa? Tak kira 3 tahun, tak kira setahun Abu Bakar. Siapa pergi cari untuk lelaki ke anak ni? Pasal mana Abu Bakar? Jadi banyak benda tak nasabah tu. Banyak sangat benda tak nasabah. Banyak benda tidak nasabah. Jadi hak betul je lahir sebelum Nabi jadi Nabi lah. Ulama kata paling kurang 6 tahun sebelum Nabi jadi Nabi lahir. Paling kurang. Kita apalah. Jadi cerita ni Abu Bakar bila keadaan berada di kemuncak tu, Abu Bakar pun nekatlah nak pergi hijrah daripada bumi Mekah pergi menghala ke Habasyah lah. Maka keluarlah Abu Bakar, sehingga apabila Abu Bakar sampai ke satu tempat yang bernama Barkul Ghimat, nama tempat tu Barkul Ghimat. Jadi benda ni, jadi nama tempat ni saya pun teringat nak ambil pagi tadi di dalam laptop saya pun ada dia punya peta dia ni. Sebab lah ni ulama dia buat atlas hadis. Atlas hadis maknanya nama-nama tempat ini disebut dalam hadis, mana ulama buat maru dalam bentuk peta. Kita boleh tahu mana tempat ni daripada Mekah, daripada Madinah jaraknya berapa kilometer. Kita boleh tahu. Atlas hadis. Beberapa buah buku dibuat, ditulis tu. Jadi saya dalam laptop saya tu adalah cuma tak boleh nak bawa. Tinggal kabel dia di sekolah. Tak nak bawa. Lepas tu kalau nak rujuk, nak tengok Barkul Ghimat ni mana, boleh. Dia ada dalam bentuk comel lah, bentuk tu kira kemah lah dia waktu dengan warna. Kita nampak. Jadi perlu tu waktu tu. Memang perlu. Sebab bila kita baca hadis, kita tengok tu kita rasa lain. Dia ada kesan. Bila kita tengok hadis sebut nama tempat, kita tengok dalam dia punya atlas itu, kita nampak. Lebih lagi memahamkan kita hadis. Itu usaha ulama-ulama kita. Ni Barkul Ghimat. Di sana Abu Bakar bertemu dengan Ibnu Dugunnah. Ibnu Dugunnah ni adalah merupakan ketua satu kabilah besar juga. Nama dia kabilah Qarrah, kabilah Al-Qarrah. Dia ni ketua lah, pemimpin kabilah Qarrah tu, kabilah besar. Ibnu Dugunnah tanya, ila aina ya Abu Bakar? Nak ke mana wahai Abu Bakar? Nak pergi mana ni bawa baju-baju ni? Seolah-olah begitulah. Lalu Abu Bakar jawab, kaum saya telah mengusir saya dari bumi tumpah darah saya, tanah air saya yang tercinta ni. Kaum saya telah usir saya. Jadi saya dalam perjalanan untuk pergi merantau di bumi Allah ini.
untuk saya dapat sembah Allah dengan sebaik-baiknya. Saya nak pergi membawa diri kerana nak sembah Allah, nak beribadat kepada Allah. Tanah Mekah ni pada waktu tu tidak sesuai. Nabi punya Abu Bakar sebut gitu. Lalu Ibnu Dughnah berkata kepada Abu Bakar, orang seperti engkau ini wahai Abu Bakar tidak patut keluar daripada bumi Mekah ini, ataupun tidak patut dihalau. Orang seperti engkau ni wahai Abu Bakar tidak patut dihalau keluar daripada bumi Mekah. Engkau ni terkenal sebagai taksibul ma'dum, mana orang yang membela orang-orang yang miskin di Mekah ini. Dan engkau terkenal sebagai orang yang sangat menjaga hubungan silaturrahim. Begitu juga engkau terkenal sebagai orang yang menanggung bebanan orang lain. Abu Bakar ni seorang yang dia ingin tulen, suka tolong. Tahmilul kalla ni suka beban, kesusahan orang tu kesusahan dia. Ini jiwa pemimpin. Ni pemimpin bersama rakyat semua ni. Inilah kalau pemimpin jadi lagu ni, dia berhak bercakap, rakyat didahulukan. Ni pemimpin lagu ni. Pemimpin lagu ni. Sebab apa? Sebelum jadi pemimpin, orang tu nadah memang baik. Orang tu nadah memang baik dia ni. Dan engkau juga adalah seorang yang sangat memuliakan tetamu dan suka membantu orang yang dalam kesusahan. Kita tengok dalam hadis, kata-kata yang disebut oleh Ibnu Dughnah ni, sifat-sifat ni memang ada pada Nabi SAW. Para ulama sebut sifatnya ni antara ciri kesamaan Abu Bakar, sifat Abu Bakar dengan sifat Nabi ni lah contohnya. Sebab ada hadis ni sebut tentang sifat Nabi. Selepas ada hadis Nabi yang sebut sifat Nabi. Kenapa? Faktor Nabi disayangi. Faktor Nabi maknanya tak ada lah orang nak guna peribadi Nabi tu untuk buat modal politik, untuk kecil Nabi semasa Nabi berdakwah tu. Tak ada, tak boleh nak guna. Sebab apa? Ni antara ciri disebut dalam hadis. Jadi benda ni diperakui oleh Ibnu Dughnah. Sifat Abu Bakar serupa dengan Nabi. Ini antara dalil yang ulama kata Abu Bakar ni banyak kesamaan. Ini antara kelebihan Abu Bakar ni. Disebut dalam hadis. Selepas dialog itu, Ibnu Dughnah memberi jaminan keselamatan kepada Abu Bakar. Dia minta supaya Abu Bakar balik ke Mekah dan beribadatlah di sana, dan dia akan jamin keselamatan Abu Bakar daripada gangguan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Maka kembalilah Ibnu Dughnah bersama Abu Bakar, dan Ibnu Dughnah pergi bertemu dengan tokoh-tokoh Quraisy, golongan elit Quraisy. Dia pergi bertemu seorang-seorang, setiap orang. Tafani wa tafa fi ashrafi Quraisy, dengan erti Ibnu Dughnah pergi bertemu dengan setiap pemimpin-pemimpin Quraisy, menceritakan tentang Nabi, tentang Abu Bakar. Aku telah memberi jaminan atau suaka politik pada Abu Bakar. Kamu jangan ganggu Abu Bakar. Dia di bawah jaminan aku. Dia pergi bertemu seorang-seorang. Itu mana tafa tu, tafa ni tawah. Dia pergi bertemu seorang-seorang. Itu maksud dia. Boleh jadi mana tidak setengah, kadang-kadang itu tidak seorang-seorang, 2-3 orang, tetapi serius lah. Dia serius dalam masalah, bukan main-main. Ibnu Dughnah kata kepada tokoh-tokoh Quraisy, dia kata Abu Bakar tidak berhak, tidak patut, tidak sayugia, tidak munasabah Abu Bakar ini. Orang seperti Abu Bakar hendak diusir. Orang seumpama dia tidak layak untuk diusir daripada bumi Makkah ini. Apakah munasabah? Apakah waras tindakan kamu menghalau seseorang tokoh yang berbakti kepada masyarakat? Dia pun sebut sekali lagi, dia ni yaksibul ma'dum. Dia membantu orang-orang yang melarat, orang-orang miskin. Dia sangat cakna dalam bab hubungan silaturrahim, menanggung kelemahan, kebebanan orang lain. Dia sanggup tanggung. Dia memuliakan tetamu, menolong orang-orang. Dia suka tolong orang-orang yang ditimpa bala bencana dan sebagainya. Bila Ibnu Dughnah kata begitu, tidak ada seorang pun kalangan Quraisy yang membantah jaminan keselamatan yang diiklankan oleh Ibnu Dughnah itu. Tak ada seorang pun bantah. Semua terima. Sebab dia ni kabilah besar Qarah ni. Lalu masyarakat, pemimpin Quraisy berkata kepada Ibnu Dughnah,
Suruhlah Abu Bakar. Tak apalah kalau begitu, suruhlah Abu Bakar supaya dia beribadat, menyembah Tuhannya di rumahnya sahaja. Dia nak sembahyang di rumahnya, masya'a, setakat dia mahu, tak apa. Kalau kita kecek Kelantan, dia nak mayas banyak mana tak tidur, halah lagi. Di rumah dia, di rumah dia. Jelas huruf sa di rumah tu. Dia halai tu. Ni perjanjian ni. Walaupun tidak tertulis, tapi perkara ni maknanya disebut secara mantuknya, secara mantuk, walaupun tidak secara maktub, tapi secara mantuknya difaham. Dia bacalah, nak baca Quran setakat sebanyak mana dia nak baca lah. Janganlah ia menyakiti kami dengan sembahyang dia, dengan sembahyang, dengan solat dia, dengan baca Al-Quran dia. Dan janganlah dia mengiklan secara terbuka amal ibadat dia tu sehingga dilihat oleh masyarakat. Kerana kami bimbang, kami khawatir akan terpedaya, akan terpesona. Fitnah-fitnah ni mana terpesona, akan terpesona. Jadi terpengaruh wanita-wanita kami, isteri-isteri kami dan anak pinak kami. Kami bimbang takut isteri-isteri kami, anak-anak kami jadi terpesona, lama tertarik dengan ajaran Muhammad. Kalau nak ibadat secara sir dalam rumah. Itu syarat yang diberikan oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Maka Ibnu Dunah menyebutkan perjanjian itu, persetujuan, syarat persetujuan yang diletakkan oleh masyarakat, oleh pemimpin Quraisy untuk Nabi beribadat itu. Ibnu Dunah sebutlah gini kepada Abu Bakar. Maka tinggallah Abu Bakar di rumah beribadat kepada Tuhannya, dan dia tidak menyatakan secara terbuka salatnya kepada masyarakat. Dia hanya baca Quran di rumahnya, tidak di tempat lain. Pada peringkat awal, falabitha, beberapa ketika. Falabitha tu beberapa ketika. Ikut Abu Bakar ikut tu. Tapi tak boleh dah, sebab penjual ni dia tak duduk lagu tu. Summa badali Abi Bakrin fabtana masjidan bifana'i darihi. Kemudian muncul di fikiran Abu Bakar, terlintas di ruang minda Abu Bakar untuk membina masjid di halaman rumahnya, untuk dia bersembahyang di situ dan untuk dia baca Al-Quran di situ. Lalu bila Abu Bakar buat begitu, buat masjid kecil, sekadar bilik kecil lah sebagai musola untuk dia seorang, nya duduk, nya semaya situ, nya baca Quran. Fayang qadhifu alaihi nisaul musyrikin. Maka perempuan-perempuan musyrik mengerumuni, nya pakat gilikung. Tak boleh pergi, dia terima Kelantan juga kan. Jadi masjid kecil yang dibina oleh Abu Bakar di halaman menyalikung ke puak-puak isteri perempuan-perempuan musyrikin dan anak pinak mereka. Nya pakat gi dengar, moga sedap. Moga Abu Bakar ni bila dia baca Quran selus, Abu Bakar ni kalau kita tengok cara dia baca Quran, sepatah dia baca sikit. Wah, tu mengalir air mata selalu. Dengan bahasa yang mendayu-dayu. Kita kena ingatlah, Allah SWT dengan sengaja, dengan kebijaksanaan Allah, sebelum diturunkan Quran tu, memang yang menonjol, yang dominan dalam masyarakat Arab adalah sastra. Sesuai dengan mukjizat akan datangnya adalah dalam konteks bahasa. Sama pula tu. Kalau Nabi Musa tu, sebelum Nabi Musa jadi Nabi tu, yang dominan dalam masyarakat, yang menjadi sebutan ke dia, siapa hebat di kalangan tukang sihir. Hak tu yang menjadi perbincangan. Maka mukjizat Nabi Musa pun dalam bentuk semacam sihir. Itu bukan sihir, tapi imbah-imbah tu. Bukan dalam bentuk ilmiah seperti Al-Quran, tetapi zaman Nabi itu zaman orang mengagungkan sastra. Orang mahir boleh bersyair menjadi kaya. Dia puji bangsa ni, puji kaum ni. Maka dia mau takut piti, buat klik dengan auto-auto penuh kaya. Kalau kita lah ni bidang sastra, dah jual harga kan. Tak duk ambil bidang sastra ramai kita, nak orang tu buat bidang lain sekarang. Pernah satu ketika bidang sastra boleh cari makan, pak kita pun boleh cari makan bidang sastra. Tapi zaman lah ni tak agak lah. Tak agak. Jadi orang pakai tak ambil. Dan orang tumpu pada teknologi. Sama ada teknologi IT dan sebagainya, ikutlah. Mereka rasa kagum kepada Abu Bakar, dan mereka senang hati melihat ibadat Abu Bakar itu. Abu Bakar ni seorang lelaki yang banyak menangis. Dia tidak dapat mengawal perasaannya apabila ia membaca Al-Quran. Bila dia baca Quran, dia tak dapat kawal perasaan dia. Jadi fenomena ini mengejutkan pemimpin-pemimpin elit Quraisy. Lalu mereka menghantar wakil bertemu Ibnu Dunah
yang memberi suaka politik kepada Abu Bakar tadi. Faqaddama alaihim, lalu mereka menyatakan hal itu kepada faqaddama alaihim faqalu apa ni? Apa. Fa arsalu ila, mereka menghantar wakil jemput Ibnu Dughunah lah. Maka faqadima alaihim, maka Ibnu Dughunah pun pergi bertemu mereka. Gitu. Faqadima alaihim. Qadimah tu fa'il dia siapa dia? Dhamir mustati dalam qadimah taqdimi huwa kembali pada Ibnu Dughunah. Dia qadimah ni orang panggil mutaaddi bi ghairi, dalam istilah orang ngajar dia panggil mutaaddi bi ghairi. Mutaaddi dia tu dia tidak boleh direct, dia perlu pada bantuan haraf jar. Faqadima alaihim, lalu tampillah Ibnu Dughunah di hadapan khalayak pemimpin Quraisy itu. Lalu pemimpin Quraisy menyebutkan kepada Ibnu Dughunah, sesungguhnya kami telah melindungi Abu Bakar. Kami tidak ganggu Abu Bakar ataupun memberi perlindungan kepada Abu Bakar berdasarkan kepada jaminan suaka politik yang engkau berikan kepada Abu Bakar. Jadi hakikat sebenarnya kami tidak aniaya Abu Bakar ni kerana jaminan engkau, wahai Ibnu Dughunah. Dengan perjanjian supaya Abu Bakar itu hanya beribadat di rumahnya sahaja. Tapi ternyata sekarang ini dia telah mencabuli perjanjian itu. Dia telah membina masjid di hadapan rumahnya, di halaman rumahnya, dan dia menyatakan secara terbuka amalan salatnya dan amalan baca Qurannya. Sesungguhnya kami tersangat bimbang, kata pemimpin Quraisy, akan tertipu, terpedaya, terpesona perempuan-perempuan kami dan anak pinak kami. Tak apalah sekiranya Abu Bakar ni mana berkeras jugalah untuk beribadat kepada Tuhannya di hadapan rumahnya. Katakanlah tak apa, biarlah dah dia bina dah masjid, katakanlah dia nak ibadat juga depan rumah dia, fa'ala, tak apalah. Tak apa. Tapi jangan elal lah. Elal dia tahu sih. Maknanya dia nak biar tertutup lah, jangan orang nampak. Tak apalah, biarlah. Kalau dia enggan, dia tak mahu, dia nak elan juga, nak nyatakan, nak pamerkan juga semaya sehingga boleh dilihat oleh masyarakat, nak memperkuatkan bacaan dia sehingga didengar bacaan oleh orang luar. Kalau dia enggan, maknanya dia nak bertindak dengan tindakan yang menyalahi perjanjian, tanya dia, fasalhu. Tanya dia, minta kepada dia supaya dia kembalikan balik jaminan keselamatan. Kita rombak balik ikatan perjanjian tadi, biar dia hantar balik. Ini istilah dia, mana serah balik dia punya jaminan keselamatan yang engkau berikan kepada dia itu. Sebenarnya kami, kata pemimpin Quraisy ini, kami tidak suka untuk mencabul jaminan keselamatan yang engkau berikan kepada Abu Bakar. Dan kami juga tidak mahu Abu Bakar bertindak menyatakan ibadat bak semaya dan baca Quran dia secara terbuka. Kami tak sih juga, kami tak mahu juga. Biar dia pilih yang mana satu. Bui kata dua pada Abu Bakar. Kata gitulah. Lalu Ibnu Dughunah pergi bertemu Abu Bakar, dan dia pun menceritalah kepada Abu Bakar seperti yang kita maklum. Dia kata, engkau sudah ketahui wahai Abu Bakar, engkau sedia maklum wahai Abu Bakar, aku telah buat perjanjian untuk manfaat engkau, untuk kebaikan engkau. Jadi ternyata sekarang engkau telah, nampaknya telah mencabuli perkara itu, langgar. Jadi sama ada engkau terus untuk melakukan demikian, sama ada terus untuk engkau mengiklankan ibadat engkau sehingga dilihat oleh masyarakat, ataupun engkau kembalikan balik jaminan keselamatan yang aku berikan kepada engkau. Bila Ibnu Dughunah kata begitu, Ibnu Dughunah sebut lagi, dia kata, aku tidak suka orang Arab mendengar bahawasanya aku telah melanggar janjiku tentang seseorang yang telah aku berjanji untuk jamin keselamatan dia. Tiba-tiba aku biarkan dia diganggu oleh, seolah-olah jaminan aku ni tidak ada harga, tidak ada nilai. Aku tak sih. Maknanya dia nak jaga title dia. Maknanya dia minta Nabi ni supaya bui muka lah pada dia. Kalau orang pupuk Samson ni, bui muka dia, jangan naik tak kepala, jangan cemarkan maruah dia. Sebab jaminnya dia ni kalau diceroboh, jatuhlah maruah dia sebagai pemimpin kau. Kalau tak sih, kalau tak sanggup terima perjanjian tu, hantar dengan cara yang terhormat.
Gitu. Lalu Abu Bakar menjawab, sesungguhnya saya kembalikanlah jaminan engkau ni. Saya tak mahu. Saya hanya berpuas hati dengan jaminan Allah. Perkara ini tersebut dalam riwayat hadis Bukhari. Ada sebut ni cerita ni. Kita pun habis sikit lagi. Penyerahan Abu Bakar, penyerahan baliklah oleh Abu Bakar jaminan keselamatan yang diberikan oleh Ibnu Dughunnah ini menjadi faktor Abu Bakar dikenakan seksaan, dikenakan tindakan kejam oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu. Dah bila tidak ada dah mana tokoh-tokoh besar yang menjamin keselamatan Abu Bakar, maka itu menjadi faktor mana kafir Quraisy berani menganiaya Abu Bakar, mengenakan tindakan yang zalim kepada Abu Bakar. Kesimpulannya wabil jumlah, tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang Islam pada ketika itu yang terlepas daripada seksaan. Semuanya pasti akan terkena seksaan itu. Tidak ada, hatta Nabi SAW sendiri pun kena. Namun kesemua seksaan itu ataupun kekejaman yang dilakukan itu sudah hilang begitu saja. Tidak memberi kesan yang negatif kepada jiwa para sahabat, pada Nabi dan jiwa sahabat. Jadi segala kezaliman itu hilang begitu saja di hadapan keteguhan iman dan kebesaran jiwa para sahabat itu. Jadi tidak memberi kesan buruk kepada sahabat. Tak balik, tak nampaklah maksudnya sahabat ni. Kerana para sahabat ini tidak masuk Islam dengan tujuan keduniaan. Sahabat terima ajaran Nabi bukan kerana nak benda. Dia tahu dah Muhammad ni sesat, Muhammad ni tak ada duit. Sebab ramai kan, kita sebut dah sebelum ni, ramai majoriti yang masuk Islam mereka ni adalah orang kaya, pemimpin-pemimpin, anak pemimpin, bukan golongan mustada'afin keseluruhannya. Mengikut Syekh Salabi 13 orang sahaja golongan mustada'afin. Hak lain itu semua anak pemimpin, anak orang kaya yang mempunyai kedudukan hebat dalam masyarakat pada waktu itu. Jadi kenapa sanggup tukar kemewahan dengan melarat hidup itu? Kenapa? Kerana mereka terima itu dengan hati yang ikhlas, bukan kerana dunia. Yang mereka harapkan adalah hasilnya, hasil ikut kebenaran itu. Maka tidak payah, maka susahlah mereka nak jadi murtad. Sebab niat masuk tu betul dah. Niat terima agama tu dengan hati yang tulus ikhlas, tidak kerana ke dunia. Maka sukar untuk mereka murtad dengan sebab seksaan yang dikenakan kepada mereka. Namun yang pentingnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi taufik kepada mereka untuk mereka memahami hakikat keimanan. Maka mereka melihat sesuatu yang menghentam mereka, sesuatu yang bala bencana yang kena mereka sebagai mudah, simple saja, tidak berat. Sebab apa? Mereka nampak janji-janji Allah itu. Bila nampak tu, dia jadi sebuah sahabat lah. Daripada hal ni kita nampak. Sebab tu kalau kita mengajar hadis, kita nampak sahabat tu siapa. Ulama kata kalau sahabat, kalau Nabi itu Mustafa, sahabat juga istifa. Sahabat istifa. Kalau Nabi dipilih oleh Allah, maka para sahabat juga dipilih oleh Allah untuk menjadi ansar, penolong-penolong Nabi itu di belakang Nabi. Bukan berlaku secara ittifaqiyah, bukan berlaku secara kebetulan, tidak. Memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala para sahabat itu. Jadi insya-Allah kita akan sambung sebenarnya. Seterusnya kita akan sambung minggu hadapan. Sebab ini panjang juga ni. Saya setakat itulah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.